Pertama, Pemangkang adalah satu pekatan di mana sebenarnya mereka mempunyai ideologi yang berbeza. Dan pada pilihan raya umum yang lalu, rakyat telah memberi peluang kepada mereka untuk memerintah beberapa negeri di Semenanjung. Jelas kita lihat dalam pemerintahan mereka itu sudah ada keadaan yang kucak-kacir, di mana mereka sendiri tidak ada persepahamannya, dan mereka tidak berupaya untuk membangun negeri yang mereka telah tadbir. Jadi contoh sedemikian. Jadi kita jangan terperangkap dengan janji-janji mereka. Kalau dengan sebuah negeri pun mereka tidak dapat urus dengan baik, apatah lagi untuk memerintah sebuah negara. Jadi pada saya Parti Pemangkang ini adalah suatu kombinasi yang sekadar untuk menentukan kepentingan parti masing-masing saja. Dan akhirnya dia tidak menguntungkan kita. Dia akan mengakibatkan suatu keadaan yang tidak stabil dalam negara kita Malaysia ini. Kerana coalition antara mereka ini bukannya bermatlamat untuk mewujudkan kestabilan, tapi lebih kepada mengejar jawatan masing-masing. Pada saya itu salah satu alasannya. Dan mereka juga telah mengutamakan dasar mereka, program mereka seperti buku jingga. Jelas, kita boleh bandingkan buku jingga dengan apa yang kita lakukan sekarang. Dan buku jingga itu ada sekadar impian semata-mata. Ia tidak boleh membantu untuk mentadbir negara kita dengan sebaik-baiknya, tetapi berkemungkinan ia boleh membangkrupkan negara kita, kerana ia hanya sekadar berbelanja saja, tetapi tidak mengurus keadaan ekonomi yang sebenarnya. Kita menjadi sebuah parti pemerintah ini bukannya sekadar untuk memenangi pilihan raya. Kita lihat banyak negara-negara yang dalam dunia ini, mereka juga telah menjadi parti pemerintah, tetapi rakyat mereka tidak menikmati kemerdekaan yang sebenarnya. Kita lihat di negara-negara Arab, apa yang telah berlaku ialah sebuah kerajaan telah memerintah agak lama, tetapi rakyatnya tidak merasa nikmat kemerdekaan tersebut. Hasil kekayaan tidak dikongsi bersama. Tetapi kita di Malaysia ini, alhamdulillah, kita tidak ada sedemikian, tidak ada penekanan ke atas parti-parti politik, sama ada pemangkang ataupun tidak bersama kita. Jadi jelas kita mengamalkan satu sistem pemerintahan yang demokratik. Demokratik mempunyai pendekatan yang senantiasa bersama rakyat. Jadi pada saya, memberi peluang kepada parti pemangkang ini sudah tentu akan merugikan kita. Kerana jelas di negeri di mana mereka mentadbir sekarang ini, keadaan belakang, tengok apa yang berlaku dengan parti PAS contohnya. Mereka lihat di Selangor sendiri, perpecahan telah berlaku. Oleh kerana mereka sebenarnya sebuah parti politik yang sudah tidak bebas lagi untuk menentukan hala tuju mereka. Mereka korbankan ideologi perjuangan mereka hanya untuk kepentingan parti-parti yang lain dalam komponen mereka. Tetapi kita dalam Malaysia tidak sedemikian. UMNO adalah tunjang pendukung kepada pemerintahan kita. Kita bekerja sama, dasar kita adalah baik, tetapi kita tidak lari daripada perjuangan parti kita. Memperjuangkan Melayu, memperjuangkan Bumi Putra, memperjuangkan agama kita, memperjuangkan negara kita. Asas perjuangan itu sudah diterima. Tetapi kalau kita lihat di parti Pakatan, mereka senantiasa berubah mengikut selera semasa, selera pemimpin mereka. Dan jika ini berlaku, sudah tentulah apa yang berlaku ialah keadaan huru-hara akan berlaku, tidak ada kestabilannya. Jadi rakyat kena memikir sedalam-dalamnya perkara sedemikian. Kita tidak boleh terlalu emosi. Jangan kerana satu dua isu kita mengambil keputusan yang tidak bijak. Kita kena melihat keseluruhannya. Apabila kita mengundi pilihan raya umum ke-13, kita bukan sekadar memilih calon yang bertanding, kita memilih parti pemerintah. Dan kita kena pastikan yang kita pilih adalah parti yang berupaya untuk menentukan kestabilan kita di negara kita Malaysia ini sejak merdeka lagi. Hanya kita memerintah sejak merdeka, tidak ada sebab kenapa kita tidak terus memerdeka, tidak terus mentadbir negara kita untuk sekian lama. Sebab terbukti kita memerintah ini bukan sekadar paksaan. Kita memerintah melalui proses demokrasi yang sebenarnya tidak berlaku di negara-negara lain. Apabila mereka telah memerintah negara mereka bukan daripada sistem pemilihan rakyat. So itulah apabila rakyat itu ada kesadaran di situ, maka ada perubahan. Tetapi kita di Malaysia, kita memberi peluang. Kalau kita tidak bersetuju dengan dasar kita, mereka boleh memilih parti yang lain. Tetapi majoriti bersama kita, kerana dasar kita dasar yang baik, dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya lihat di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib ini jelas dasar itu diterima keseluruhan rakyat. Apa yang berlaku sekarang ialah parti Pakatan, para pemimpinnya cuba mengalih
kepada isu-isu yang lain sebenarnya. Jadi kita tidak boleh terperangkap dengan permainan politik mereka. Pemimpin UMNO di semua peringkat kena terus fokus kepada kerja-kerja kita untuk memberi penerangan, kebaikan, dan juga menjelaskan dasar kerjaan sebenarnya. Karena kalau kita terperangkap dengan permainan mereka, akhirnya kita berbahas dalam isu-isu yang tidak menguntungkan kita sebenarnya. Karena mereka mengutarakan isu itu dengan tujuan bermain politik semata-mata. Jadi kita kena hati-hati dalam permainan politik mereka. Pada saya, rakyat kena bijak membuat keputusan. Saya punya pegangan politik ialah pemikiran harus menguasai perasaan, emosi. Kita gunakan pemikiran kita dalam membuat keputusan. Kita jangan terikut-ikut dengan pemikiran yang hanya sekadar tidak menguntungkan negara kita. Pada akhirnya kita kena terima hakikat bahwa akhirnya yang menentukan segala-galanya ialah negara kita. Dan untuk membentuk sebuah negara yang aman damai bukannya mudah. Dan kita telah bina negara ini sejak merdeka lagi. Dan kita telah menikmati umumnya kebaikannya. Jadi yang penting pada kita kena mempertimbangkan ialah sebuah kerajaan yang tidak zalim sepatutnya diberi sokongan yang padu. Kerjaan yang kita tolak adalah kerjaan yang zalim, yang menindas rakyat, menekan rakyat, yang memilih bulu. Tetapi Barisan Nasional terbukti sejak merdeka lagi tidak pernah menzalimi masyarakat Malaysia keseluruhannya. Maka kerjaan seperti ini sepatutnya kita beri sokongan untuk menentukan transformasi dapat berlaku. Ini tidak berarti semua yang kita lakukan adalah tepat. Ini tidak berarti bahwa mungkin di sana sini ada kelemahan kita. Tetapi saya lihat Perdana Menteri kita ini seorang pemimpin yang sensitif tentang kehendak rakyat. Kita lihat baru-baru ini dalam skim perkhidmatan awam. Kita lihat walaupun Perdana Menteri telah membuat pengumuman semasa belanjawan pada ketika itu tentang skim baru ini, tetapi apabila dilihat ada bantahan-bantahan dari pihak-pihak tertentu, beliau sanggup untuk mendengar bantahan tersebut dan membentuk satu jawatan kuasa membuat kajian dalam 3 bulan. Ini jelas menunjukkan seorang pemimpin yang sensitif kepada permasalahan rakyat. Dia agak bersikap terbuka. Jadi kalau kita mempunyai pemimpin seperti ini, tidak ada sebab mengapa kita tidak memberi sokongan padu. Berarti dia terbuka pemikirannya. Yang kita tidak mau adalah pemimpin yang kuku besi macam pembangkang sekarang. Kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam parti PKR-nya, dia mempunyai kuasa yang veto. Apapun dia putus, semua kena ikut. Kalau di parti PAS pun sama juga. Apa saja kehendak Nik Aziz akan diterima bulat-bulat oleh parti PAS. Kalau kita lihat di DAP, apa saja keputusan Lim Kit Siang akan diterima bulat-bulat oleh parti. Tetapi kita dalam UMNO Barisan Nasional kita agak terbuka. Kalau kita rasa apa yang kita lakukan mungkin ada kelemahan di sana sini, kita sanggup untuk membuat perubahan. Jadi cara sedemikian adalah cara yang dikehendaki oleh rakyat. Rakyat ingin sebuah parti yang demokratik, yang mendengar rintihan rakyat. So BN memenuhi kehendak sedemikian. Yang penting pada kita selaku pemimpin di semua peringkat menjelaskan kepada rakyat keseluruhannya. Kalau kita melawat ke mana-mana tempat pun, kita dengar banyak pandangan daripada rakyat. Ya kadang-kadang mungkin mereka ingin bertanya kepada kita tentang dasar-dasar kerjaan. Karena sekarang ini mereka kadang-kadang dipengaruhi oleh media baru. Dan dalam media baru ini sebenarnya apa yang berlaku ialah terlalu banyak spinning oleh pembangkang. Isu yang kecil mereka spin jadi besar. Jadi tanggungjawab kita ialah untuk menerangkan perkara yang sebenarnya. Pada saya kunci kita ialah tell the truth. Jelaskan yang sebenar-benarnya. Maka saya yakin sungguh rakyat akan bersama kita. Pada saya rakyat tidak akan menerima rumahan sedemikian karena kita terbukti tidak pernah zalim dalam pemerintahan kita. Di segi sistem pembicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri kita lihat, kita ikut proses undang-undang di mana jelas dalam keputusan mahkamah baru-baru ini bahwa apa yang telah beliau katakan ada konspirasi untuk menjatuhkan beliau, semuanya tidak benar sama sekali. Dan beliau tidak lagi berbicara soal itu sekarang. Dan apabila pihak pendakwa ingin membuat rayuan, memang ia termasuk dalam peraturan-peraturan di mana ia dibolehkan.
Jadi kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia lebih bersendiwara. Kita jangan terperangkap sangat dengan politik beliau. Saya telah melihat cara beliau berpolitik. Beliau hanya bermain isu semata-mata. Ya, dan isu ini beliau spin. Selalu beliau spin isu. Beliau tidak cerita yang sebenarnya. Beliau ambil mana-mana isu yang beliau rasa boleh menguntungkan beliau. Jadi di manakah kezaliman kerajaan? Beliau telah diwakili oleh peguam-peguam yang terkenal. Beliau telah mempunyai proses pembicaraan dan baru-baru ini beliau telah menang. Kalaulah kita ini zalim, kalau kita boleh membuat arahan kepada hakim, sudah tentu tidak berlaku sedemikian. Jelas dalam Malaysia ini sistem kehakiman kita adalah bebas. Tetapi sekarang beliau tidak bercakap lagi hal sedemikian. Beliau telah lari kepada isu yang lain. Jadi pada saya kita hati-hati. Pemimpin seperti ini hanya bermain dengan audience, bermain dengan crowd. Kita akan hati-hati. Beliau tidak memikir masa depan negara kita. Beliau hanya memikir bagaimana mau menjadi Perdana Menteri, itu saja. Beliau sekarang telah menjadi penasihat ekonomi negeri Selangor, dan tidak nampak pun perubahan di negeri Selangor. Beliau sibuk melawat ke luar negara. Kalau kita baca satu artikel, satu temubual daripada seorang blogger, Raja Petra Kamarudin, beliau telah berkata bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sibuk untuk mengadakan ceramah di luar negara saja, dan tidak sibuk pula untuk menarik minat pelabur ke negeri Selangor. Jadi kalau di negeri Selangor sendiri beliau tidak berupaya untuk berbuat sesuatu, apatah lagi mau menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan beliau juga dahulu sebagian daripada kerajaan. Beliau telah menduduki jawatan timbalan Perdana Menteri. Kalau tidak ada UMNO, siapalah Datuk Seri Anwar Ibrahim? Beliau dulu aja seorang pemimpin NGO saja. Itu seperti pemimpin ABIM pada ketika itu, Presiden ABIM. Tapi pada ketika itu, Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir yang menjemput beliau bersama dalam UMNO. Dan beliau tidak kenang budi tentang jasa UMNO kepada beliau sendiri. Pemimpin seperti ini bagaimana kita boleh percaya untuk menjadi seorang pemimpin kita? Kita sebagai pemimpin ini kita kena nilai kepribadian, kepemimpinan seseorang itu. Kalau seseorang itu kerap berubah pendiriannya, tidak konsisten dalam pendiriannya, sudah tentu kita kena waspada dengan sedemikian. Kalau sesuatu itu kepentingan politiknya menguntungkan beliau, beliau kata semuanya oke. Tetapi kalau beliau rasa bahwa sesuatu itu merugikan beliau tidak akan sebut langsung. Jadi masyarakat kena faham sedemikian. Dan kalau saya yakin sungguh kalau rakyat dapat menilai kepemimpinan Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Anwar, jelas rakyat akan bersama Datuk Seri Najib. Kita lihat sekarang banyak kajian daripada universiti di mana rakyat berpuas hati dengan kepemimpinan Datuk Seri Najib. Jadi kita kena tonjolkan pemimpin kita. Karena parti tidak boleh bergerak tanpa pemimpin. Di samping kita menonjolkan parti UMNO BN, kita juga menonjolkan calon Perdana Menteri kita. Dan sebenarnya yang saya katakan dahulu bahwa Datuk Seri Najib adalah pemimpin yang menjadi pilihan kita. Dan mereka sendiri tidak boleh berbuat apa-apa. Kabinet bayangan pun tidak boleh ditubuhkan. Kita lihat pada saya ialah mereka hanya bermain politik semata-mata. Dan akhirnya percayalah permainan ini akan berakhir juga. Rakyat akan dapat memahami siapa mereka yang sebenarnya. Yang penting pada kita ialah kita terus kerja untuk memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat.